Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Aung Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 44 tahun yang merupakan kes 1521. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama-sama para solehin. Sementara itu, 135 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 3,464 orang. Ini terdapat satu kluster baru telah dikesan bagi membawa jumlah kluster aktif kepada 52 kluster. Kluster baru ini mengandungi 45 kes, termasuk kes-kes yang dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Rimba Point. Terdapat 35 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 57 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 263 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 204 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,574. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala seorang lagi, kes kategori 5 telah mula menerima bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO yang membawa kepada sejumlah 2 kes yang memerlukan bantuan mesin tambahan ECMO tersebut. Sementara itu, 27 kes yang lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,472 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 252,161 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai jenis kit ujian antigen rapid test ART yang telah mendapat kelulusan untuk diguna pakai di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan telah mengemaskini senarai tersebut dengan beberapa tambahan jenis kit ujian antigen rapid test ataupun ART yang mana setakat ini 9 jenis test kit telah diluluskan. Senarai yang dikemas kini juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan melindungi negara Brunei Darussalam dan kesemua rakyat dan penduduk dari segala berbahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit berjangkit, khususnya penyakit COVID-19.
Kira-kira 25% daripada kes jangkitan gelombang kedua COVID-19 adalah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Menteri Kesihatan mendedahkan perkara tersebut semasa sesi soal-jawab dengan pihak media. Menurut Menteri Kesihatan, varian Delta boleh menjangkiti sesiapa sahaja tanpa mengira had umur termasuk kanak-kanak. Mengenai individu yang merokok, mereka berhadapan dua kesalahan iaitu tidak memakai sungkup muka dan merokok di tempat awam. Menteri Kesihatan juga menjelaskan penggunaan sarung tangan adalah tidak digalakkan. Jika terdapat keperluan untuk memakainya, sebaik-baiknya sering menukar sarung tangan tersebut. Hygienic. Actually, sama je macam double glove betul. Menyentuh mengenai warga perkhidmatan awam yang bekerja dari rumah pula, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan ada sebilangan daripada mereka telah diperbantukan ke Kementerian Kesihatan sama ada dari segi logistik, pengagihan makanan dan sebagainya. So they have to address all this table tap. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini dalam membantu menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini, Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, telah menerima sumbangan cek RM20,000 daripada OKKY Jewellery Sdn Bhd, RM10,000 daripada Jollibee Brunei dan cek RM2,000 masing-masing daripada Pensonic Sdn Bhd, iJewellery, M Stimas Jewellery, OKKY White Gold dan Mas Jaya Goldsmith. Manakala Yang Berhormat Ong Tiong Oh menyumbang cek RM100,000. Dan surgical gown bernilai RM10,000 daripada Mitsubishi Corporation Brunei Liaison Office. Beberapa sumbangan juga telah diterima pada 3 hari bulan dan 4 hari bulan September 2021. Penderma-penderma terdiri daripada Anonymous Tea, Brunei Liquefied Natural Gas BLNG, juga menderma Rovina Jaya Enterprise. Penderma seterusnya Flint Rothas Sdn Bhd. Juga memberi bantuan Rena Services Sdn Bhd. Penderma seterusnya daripada Rosalina Zai. Derma juga disumbangkan oleh Nur Jalila. Seterusnya daripada Hamba Allah dan daripada Go Rush Express. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan, hubungi MOH Emergency Operation Center MOH EOC melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Penutupan perpustakaan berikutan penularan jangkitan wabak COVID-19 telah mengubah kaedah mendapatkan makluman dan sumber rujukan bagi para pelajar pusat pengajian tinggi kepada norma-norma baharu. Dengan kemajuan teknologi, sebahagian besar sumber rujukan yang diperlukan kini boleh diakses dengan hanya di hujung jari, iaitu secara dalam talian atau online. Kaedah secara online ternyata banyak membantu para pelajar, terutama mereka yang menuntut di pusat pengajian tinggi untuk mendapatkan makluman dan bahan-bahan rujukan. Kebanyakan sumber rujukan pula boleh didapati dengan mudah tanpa perlu mengunjungi perpustakaan. Kaedah itu juga secara tidak langsung mendidik para pelajar untuk lebih proaktif dalam mencari alternatif serta mengaplikasi norma-norma baharu dalam pembelajaran. Antara kaedah yang saya gunakan adalah menerusi laman sesawang seperti Google Scholar, JSTOR dan sebagainya. Para pensyarah juga ada memberikan bahan-bahan bacaan dan bahan-bahan rujukan menerusi Canvas yang berformatkan PDF. Saya gunakan internet Google lah. Google. Di sana
ada juga kena sediakan bekas-bekas assignment orang lain juga, maksudnya journal ataupun artikel-artikel juga yang boleh dicek balik, yang boleh disemak balik. Saya cuba untuk mendapatkan buku-buku dalam bentuk PDF di online sebab ada je buku-buku yang disediakan di online. Dengan adanya platform online itulah juga salah satu cara untuk membuat dan untuk menjayakan juga kerja selidik yang kami buat, insya-Allah. Bagi pihak perpustakaan pula, beberapa pendekatan diambil bagi memastikan perkhidmatan perpustakaan dapat diberikan kepada pengguna walaupun dengan kaedah berbeza. Pengguna juga boleh pakai perkhidmatan document delivery services yang ditawarkan untuk mendapatkan bahan sekiranya ianya tidak ada dalam koleksi perpustakaan UPD dan ianya akan diperolehi melalui sumber dan rangkaian keahlian perpustakaan UPD dari dalam dan luar negeri. Perpustakaan UPD telah menambah penggunaan WhatsApp iaitu 8296678 ke dalam rangkaian perhubungannya yang sedia ada sebagai tambahan kepada platform media sosial, email, kemudahan live chat melalui laman sesawang perpustakaan. Walaupun keadaan banjir di beberapa kawasan di daerah Tutong masih dalam keadaan terkawal, namun perkembangan paras air banjir terus dipantau dari masa ke masa. Menurut siaran akhbar Jabatan Daerah Tutong, paras air banjir di beberapa kawasan di daerah Tutong hari ini menunjukkan tanda-tanda penurunan secara perlahan. Ia adalah disebabkan oleh kesan aliran air sungai dari kawasan pendalaman yang bertembung dengan air pasang di sebelah laut. Paras air di beberapa batang jalan di kawasan Kampung Binutan, Kampung Kuala Ungar dan Kampung Rambai telah berkurangan berbanding hari sebelumnya, tetapi sebahagiannya masih belum dapat dilalui oleh kenderaan jenis salun. Beberapa kawasan rendah di Kampung Penapar juga dinaiki air, akan tetapi jalan utama kampung tersebut tidak terjejas. Stesen pam air yang dibina melalui projek skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong, pencegahan banjir di sebelah hilir Sungai Tutong telah mula beroperasi untuk membantu mengurangkan kesan banjir. Bantuan pengangkutan daripada pihak Batalion Kedua Tentera Darat di Raja Brunei ABDB juga disediakan di lokasi-lokasi yang dikenal pasti bagi memudahkan para penduduk kampung di kawasan jalan kecil Kampung Layong yang memerlukan bantuan. Selain itu, 3 buah truk juga disediakan di Jalan Rambai Rompau, Simpang 4, Kampung Pancong Kuala Ungar dan Jalan Kecil Layong. Bantuan tersebut dilaksanakan dengan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Berikutan situasi tersebut, orang ramai terutama para penduduk kampung dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan semasa banjir serta memantau anak-anak bagi keselamatan bersama. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sedang melaksanakan sistem pengambilan yang baharu iaitu Public Service Commission Recruitment PSCR 2.0 yang akan menggantikan sistem Public Service Commission Recruitment yang digunakan pada masa ini. Projek pembangunan sistem ini mempunyai 2 fasa iaitu fasa pertama bagi pengguna front end yang telah pun siap sepenuhnya, sementara pembangunan bagi fasa kedua bagi business users sedang giat dijalankan pada masa ini. Matlamat sistem ini adalah bagi memudahkan urusan permohonan dan pengisian jawatan kosong di sektor perkhidmatan awam secara lebih efektif
efisien dan interaktif. Sehubungan itu, semua pencari kerja adalah dikendaki untuk menyediakan salinan sijil-sijil kelulusan dan dokumen-dokumen yang relevan dalam bentuk PDF file dan memuat naik dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem PSCR 2.0 yang akan mula beroperasi esok 7 September 2021. Sijil-sijil kelulusan dan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam sistem pada masa ini juga boleh dimuat naik semula ke dalam sistem baharu itu nanti. Sistem tersebut dilengkapi dengan ciri-ciri baharu berkonsepkan mesra pengguna dan interaktif. Tata cara bagi melengkapkan profil boleh dirujuk pada ruangan garis panduan portal tersebut atau di media sosial rasmi Instagram, Facebook dan Telegram psc.bn atau menghubungi meja bantu di talian WhatsApp 737191 semasa waktu bekerja atau melalui talian Darussalam 123. Sebagai langkah berjaga-jaga, Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara di Jalan Pembangunan, Brakas ditutup sepenuhnya bermula hari ini. Penutupan adalah bagi kerja-kerja pembersihan dan akan mula beroperasi pada satu tempoh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi permohonan-permohonan di Pejabat Tanah Daerah Cawangan Blain, Tutong dan Temburong masih boleh dihantar ke Dropbox yang disediakan. Maklumat lanjut, layari media sosial Instagram Jabatan Tanah @jabatantanah.bn atau laman sesawang www.tanah.gov.bn. Pasukan polis di Raja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai mengesan 4 orang pekerja warga negara Bangladesh yang dilaporkan lari dari majikan. Kamal Hussein berumur 36 tahun memegang pasport BQ 0709098, Muhammad Ajijul Haq berusia 35 tahun, EQ 0657677, Rugel Miah berumur 26, pasport bernombor BY577520 dan Bodiu Jaman pemegang pasport EH086515 berusia 40 tahun. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Limau Manis Daerah Polis Brunei dan Muara melalui 2686035 atau talian kecemasan polis 993 dan Balai Polis berdekatan. Pegawai dan kaki tangan kerajaan juga tidak ketinggalan terlibat sebagai sukarelawan dalam membantu negara menangani wabak COVID-19 untuk membuktikan orang-orang Brunei tidak camah mata. Saksikan penglibatan sukarelawan melalui paparan yang disediakan oleh Perkhidmatan Perhubungan Pelanggan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha.